Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Kita masih lagi dalam series untuk mengenali keperluan psikologi sukan untuk sukan khusus, dan hari ini kita masih lagi dalam sukan raket. So yang sebelum ni kita dah tengok badminton, hari ini kita nak pergi untuk squash. Okay, of course kita tahu squash adalah antara sukan yang di mana banyak menyumbangkan pingat dan sebagainya, dan kita ada Ratu Nicol and David, betul tak? Ratu squash kita dan sebagainya. So of course kita ada tetamu kita juga pada hari ini, yang lain yang bukan Hao Pek Ngoh. Kalau kita cerita pasal squash ni kan, squash macam saya cakap tadi lah, antara sukan yang di mana memang sangat konsisten. Okey, sangat konsisten. Betul kan? Tapi squash pun bukan satu sukan di acara Olimpik. Kalau di Olimpik dah lama kita dah Ya, mengambil dah gambar lama kan. kita dah mengambil Okey. emas. Tapi tak apalah, mungkin rezeki kita sampai di Commonwealth saja, mungkin akan berubah di akan masa akan datang, sebab of course kita main di bawah naungan Commonwealth dan sebagainya. So sukan ni sebenarnya adalah sukan yang very famous antara negara-negara Commonwealth. So kalau kita cerita pasal squash ni, kita ada banyak nama-nama gah di negara kita ni sebenarnya. Ratu Nicol and David 8 kali 8 kali juara dunia. Betul kan? Bukan senang kan, bukan sekali, bukan dua kali kan. Dia bermain sehingga umur dia 36 tahun tak silap saya. Untuk seseorang atlet yang sampai untuk 36 tahun dan keep dia punya fitness, dia punya mind and everything into the align, saya rasa bukan perkara yang mudah sebenarnya kan. Dan kita ada Ong Beng Heng. Ong Beng Hee yang dah senior-senior yang dah retire. Kita ada Nafizwan. Okey. So sekarang kita ada Yen Yao, kita okey. ada Rachel Arnold, Siwa Sanggari. Okey, right. So banyak lagi kita dah ada pelapis-pelapis yang kita dah nampak masa depan cerah, di mana kita boleh masih menyimpan ataupun mengulangi balik sejarah-sejarah yang telah dilakui oleh Datuk Nicol and David kita sebenarnya kan. Alright, okey. So sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang keperluan mereka dan sebagainya, kita nak tahu sikitlah, kita nak recap sikit apa itu sukan squash. So sukan squash sukan yang main dengan dinding. So at first yang you kena tahu dinding mana yang you kena betul. betul tak? So dinding yang depan, yang masa kita serve, kita kena masukkan ke dinding depan, okey, di atas garis line layla, di atas ke gelanggang, okey, dan masuk ke dalam petak yang opponent kita. Kalau kecil-kecil kita kata jangan pukul dinding dan sebagainya, kita memang start training pakai dinding sebenarnya kan, betul tak? So sukan squash ni adalah sukan di mana memang kita perlukan pukul dinding dan strategi sangat penting untuk sukan ni, betul kan? Alright, okay. So apa lagi yang Pek Ngoh nampak ataupun acara-acara yang ada dalam sukan squash ni sebenarnya? Okey, sukan squash pun lebih kurang sama dengan badminton, cuma event dia lebih kurang daripada badminton. Dia ada single, double dengan mixed double. Bagi sukan perpasukan, bagi squash juga, dia akan 3 orang jadi satu pasukan. Okey, alright. Squash yang perpasukan dia juga ada di dalam World Championship. Alright, okay. So memang dia ada cara-cara dia Ada tersendiri. acara, ya. Acara-acara tersendiri sebenarnya. Okey adik-adik, selepas ni kita nak tahu lebih lanjut tentang concern dan keperluan psikologi sukan. So jangan ke mana, tunggu selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok macam mana acara squash dibermainkan ataupun markah-markah dia dan sebagainya. So sekarang kita nak tanya tengok lagi, apakah ataupun selalu concern lah dengan atlet-atlet kita yang bermain squash ni sebenarnya, kalau boleh share sikit. Okay, so first thing, atlet sangat concern pasal opponent. Ada tak opponent ranking lebih tinggi daripada saya? Ada tak opponent ranking lebih rendah daripada saya? Okay, boleh tak saya menang kepada orang yang lebih ranking tinggi? Saya tak boleh kalah kepada orang yang ranking lebih rendah daripada saya. Sebab saya notice juga bila kalau macam kita berborak dengan atlet squash ni pun, ranking ni memang memainkan peranan yang sangat penting dan bila dia akan selalu mengukur dia punya kemampuan tu dengan ranking dia sebenarnya. Ya, betul. So dia kata kalau saya kalah dengan ranking yang rendah, saya tak patut. So dia punya mindset dia macam lain macam sikit untuk dapat kan. Alright, okay. So dia indirectly benda ni akan jadikan tekanan kepada atlet sendiri. Okay, meningkatkan dia orang punya tekanan dengan kalau tekanan tinggi, dia orang punya keputusan bila dia main dengan strategi game dia akan terjejas. Betul. So sebab dia orang pun kena banyak buat that kind of apa kata rally ataupun good decision untuk nak jatuh, maksudnya nak drop point kat depan ke ataupun nak bagi back shot ke dan sebagainya kan. Dia orang ada banyak tactical game yang perlu minda yang jelas untuk membolehkan mereka melaksanakan skill yang dah plan, yang patut diorang dapat kena buat lah, maksudnya at that certain time that is the decision you're supposed to take. So a clear mind tu sangat penting lah untuk atlet squash sebenarnya. So ada lagi concern-concern lain yang selalu timbul? Selain itu pun atlet juga ada sikit kelemahan untuk keyakinan diri sebab banyak skill yang diorang kena execute, especially bila diorang ada opponent yang ranking lebih tinggi, diorang akan rasa confident ke saya nak buat shot ini. Saya nak bagi shot ini, saya confident ke tak. Okay. So kalau macam dia lawan dengan atlet yang kurang ranking daripada mereka nampak akan sangat confident untuk melakukan. So maksudnya tak doubt dengan diri sendiri lah. Takut nanti self doubt. Okay. So itu adalah second concern. Ada concern lagi yang selalu. So selain daripada self doubt pun dia orang akan more to dia punya emosi. Okay, macam kalau dah self doubt, dia akan macam nak buat sesuatu execution untuk skill mereka, then dia tak dapat buat, then dia akan tunjuk perasaan. Okay, alright. So immediate feedback lah daripada segi emosi, mungkin ada yang hentam raket lah, sepak dinding lah, betul. Kan? Semua benda perangai tingkah laku macam ni akan nampak di atlet-atlet kita. Ada juga yang sengaja mencederakan rakan ataupun opponent sebab dia boleh berdiri di tempat yang sepatutnya dia ada larian dan sebagainya. Itu panggil macam dia dah block opponent dengan sengaja. So selain daripada itu pun ada macam sebab kita ada referee untuk squash. So bila referee bagi decision yang macam tak favourite kepada atlet itu sendiri, mungkin akan trigger juga pergaduhan antara atlet dengan referee yang tak luar. So bila dah rasa situasi yang tak selesa, nak balik semula nak main, mungkin dah kita cakap tadi minda tak jelas, banyak mistake yang kita akan start buat sebenarnya. So kita dah ada few concern yang selalu kita nampak. Of course kita ada banyak lagi, tapi mungkin kita tak nak cerita banyak sangat untuk concern sebenarnya. Tapi kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan khusus untuk squash ni sebenarnya. Daripada pengalaman Pek Ngo, apa keperluan yang kita nampak yang ini memang kita kena tackle? Okay, yang first thing yang kita kena tackle dalam sukan squash ini adalah strategi. Okay, strategi means you punya preparation, you punya persediaan untuk strategi game terhadap opponent yang tertentu. Okay, so macam mana you nak main dengan opponent tertentu? Strategi tu means you kena ada mindset yang sangat clear, minda yang sangat clear. Betul. Dengan strategi plan apa you akan buat bila atlet bila opponent bagi bola macam ni. Okay, so macam mana you nak balas, ada tak variety you punya jenis balasan tu. So maksudnya you dah ada satu action plan sebelum masuk. Okay, right. So maksudnya kita dah ada choices of ataupun kita boleh kata what is your favourite punya shots. Kan saya percaya setiap squash atlet pun dia ada favourite shot dia. Dia boleh buat long shot, long drop dan sebagainya ataupun front shot sebenarnya. So bila kita tahu dalam keadaan-keadaan yang maksudnya kadang-kadang critical ni, you want to go to your favourite one sebab that won't be wrong kan. You pasti akan dapat buat sesuatu dengan itu sebenarnya. Okay, so your action plan must be very very good on that part. Apa lagi yang perlu untuk dia? Selain daripada action plan, confidence untuk melakukan
pukulan tu pun kena ada. Sebab kita dah bagi masa untuk praktis, kita dah betul buat pembetulan masa training daripada coach punya ajaran. Dan kita pun kena confident bila kita memberikan shot atau kita punya return shot tu sangat penting. So kalau macam let's say dari pengalaman Pak Noor juga, macam mana aktiviti yang kita boleh buat, sebab kita dah biasa sangat kena confident. Tapi Ya, untuk betul. squash player ni macam mana kita nak tambahkan confident dia, cara So dia? kalau macam masa training kita akan banyak komunikasi dengan coach, okay, jurulatih. So jurulatih akan bagi sesuatu aktiviti, dan kita akan video tapekan aktiviti itu. Tengok daripada 10 shot yang coach feeding tu, berapa shot atlet tu confidence untuk ambil. So, maksudnya kita nak watch dia punya behaviour lah. Kita buatkan behaviour dia, dan kita ambilkan feedback terus kepada atlet untuk tengok berapa kali, and then ada tak apa yang dia tengah fikir, apa yang dia tengah risau bila dia buat return shot. So kalau macam let's say kalau kita nak suggestkan kepada adik-adik ni, kalau selalu kita kata kena confident, tapi tak tahu cara sekarang. Cara dia senang je. Kalau coach kata okey kena buat lob shot untuk 10 kali. What is the emotion, execution kita nak tengok. Kita nak buat 10 kali record. Oh, yang ni kita nak buat, kita nak jadi performance analysis untuk diri sendiri sebenarnya. Tapi kita tak nak tengok daripada skill saja, tapi kita nak tengok daripada behaviour Kita confident tak kita nak return shot itu. Itu sangat penting. So kalau daripada 10 dapat 5 cukup bagus tak? Cukup bagus untuk permulaan. Okey, right. Betul tak? So takkan you terus buat boleh terus dapat 10 out of 10. Betul. Kan? Kita mesti start daripada somewhere, and then kita semakin dapat kemajuan Okey, untuk right. skill spesifik itu. So time-time ni lah kita nak kena buat TikTok kan. So pasang je TikTok, buat 10 kali. Lepas tu kalau yang cantik, upload. Kalau tak cantik, simpan sendiri. Ya. Okey. Tak pun tambahkan lagu-lagu ke, nak feeling ke, boleh lah. So maksudnya kita boleh gunakan teknologi yang ada. Sebab ini adalah satu, saya rasa kelebihan teknologi zaman sekarang di mana kita Untuk boleh record. membantu kita. Sebab setiap seorang atlet ni pasti ada telefon masing-masing, betul tak? Ya, betul. So just pastikan yang dapat equipment yang cantik, letak, tengok. Kan, betul tak? So apa lagi selain daripada kita dapat buat recording dan sebagainya, apa lagi yang psychological skill yang kita boleh bagi? Selain itu pun kita kena tahu, kita pun kena buat imagery juga, sebab kita tahu kita punya tactical game. Okey. So macam mana you nak laksanakan, macam mana you nak bagi balasan, itu semua kena berlaku di dalam minda sebelum you pergi buat Okay, execution. alright. So the whole idea is you have to start before it goes again. Ya, So betul. jangan pergi buta-buta je lah kita kata kan, betul tak? Betul. Jangan pergi saja cakap main je lah apa yang saya suka. No, opponent juga akan bagi kita cara yang tak selesa. Okay? Betul. Sebab Bola dia yang pun nak kita menang tak juga kan? selesa. Dia pun nak menang Dia juga pun nak sebenarnya. menang. Dia pun buat video analysis. Betul. Dia dah buat semuanya. So kita Tapi- pun kena one step ahead sebenarnya kan? Persediaan kita adalah macam mana kita nak counter balik. Alright, okay. So the whole game ni sebenarnya macam mana saya nak balas balik untuk balik. dapatkan point kepada saya sebenarnya. Yes. Alright, okay. So kalau ada imagery ni, ada tak cara-cara yang Pak Noor selalu guna untuk atlet squash ni, kalau dia kena baring ke, macam mana dia cara? Kalau baring boleh, itu jenis kepada macam keseluruhan strategi game you macam mana nak main. Tapi kalau you bila nak training, takkan kita baring, nanti kita nak warm up, Betul, kan betul, terlambat. betul. So biasa kita akan buat macam ghosting yang biasa atlet squash akan buat masa training. Okay. So dia akan macam buat imitation dia untuk ambil shot ini, dan lari ke mana, shot itu dia akan expect shot itu di mana. So so dia dia akan macam- biasakan pergerakan dia sendiri. Okay, dia macam berlakon lah. Dia ghosting maksudnya saya seolah ada seorang kat situ. Kalau bola datang sini, saya buat ni. Bola datang sana, saya buat sana. So ghosting sebenarnya, daripada ghosting tu sebenarnya kita dah boleh buat imagery. So Yes. the ball come here. So tak semestinya dia kata, oh imagery kena tidur, kena baring. Ya, imagery dia bukan sahaja di minda, dia juga involve dia punya physical movement. So So itu skill tu untuk familiarkan atlet itu bagi execution. So bila kita dah banyak buat ghosting, banyak dah familiar, dan bila kita execute kita punya skill, kita akan jadi lebih confident. So maksudnya daripada kita buat aktiviti tu, daripada imagery tu, sekarang kita dah ada satu lagi, kita nak tambah keyakinan kita, betul tak? So kalau kita punya ghosting and then kita dah tambah imagery kita dengan betul, dengan cara yang betul, automatic dia akan menyumbangkan juga kepada confidence yang kan, betul. Right, okay. Ada lagi tak benda-benda yang Pak Noor nampak selalu? Ya, selain itu pun banyak confusion yang berlaku kepada atlet dengan coach. Okay. So sebenarnya coach nampak macam ni, and then atlet dalam gelanggang dia berasa lain. Okay, So right. banyak
point view clash lah. Point of view diorang clash and then athlete tu macam confused bila diorang dalam court tu dan gelanggang tu Betul. kena buat apa decision lah. Saya main pace macam mana lah. Itu semua akan jadi jadi salah satu cabaran untuk Okay, athlete kita. alright. So kalau macam bila kita ada communication clash ni, apakah cara terbaik ataupun tips yang kita boleh ataupun aktiviti ke macam mana kita nak Biasa selesaikan? kalau ada communication clash macam ni, kita pun banyak buat perbincangan dengan jurulatih, sekali dengan atlet, mungkin kita boleh sekali dengan video analyst, okay? Untuk membantu coach untuk membuat penjelasan dengan membantu atlet untuk menunjukkan pergerakan yang lagi jelas. Oh, okay, right. So maksudnya kita bukan hanya daripada atlet saja, tapi ada perbincangan daripada tiga serangkaian lah kita kata, daripada coach dan performance analysis. Macam kita katalah, kita record, mungkin point of view you tak nampak point view of the coach lain dan sebagainya. So healthy discussion tu sangat penting sebenarnya. So bila kita dah jadi atlet ni, sebenarnya kita tak boleh nak takut untuk nak menyuarakan pendapat kita. Dan ada caranya, betul tak? Jangan pergi terus langgar dinding, tak ada. Ada cara dia, coach saya rasa pendapat saya macam ni. Coach mungkin boleh bagi feedback. So bila anda dah belajar macam mana nak cara bagi pendapat, mungkin lagi senang untuk kita nak berkomunikasi, betul tak? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok banyak keperluan-keperluan psikologi untuk sukan squash. Maksudnya saya percaya ada lagi yang kita nak tambahkan, betul tak? So apa lagi yang So yang salah satu lagi penting di dalam squash game adalah rhythm. Okay, rentak pemain. Setiap orang ada rentak cara rentak permainan tu berbeza-beza. So ada orang cepat dia attack, ada orang suka counter attack. Betul, kan? betul. So benda-benda itu adalah sangat penting untuk menentukan you boleh menang game itu atau tidak. And then banyak kali pun kita akan macam ikut rentak opponent. So kalau bila you rentak opponent, you akan nampak you macam sangat passive. Kejar lah, nak buat inilah. Tapi bila you leading tu, you nampak rentak you sendiri, itu akan jadi lain. So you yang macam rasa senang, you yang macam rasa buat opponent lari banyak. So maksudnya you the one who control the game Yes, lah. yes, So tanya diri sama ada kita lari pusing dalam satu court tu, kita yang set the pace sebenarnya. Betul kan? Bila kita set the pace, the opponent pula akan jadi susah untuk kita nak ni. So dapatkan rhythm. So macam mana ada tak cara-cara tips kita nak ingatkan adik-adik untuk dapatkan rhythm ni sebenarnya? Ada. Bila coach buat banyak feeding tu, sebenarnya atlet-atlet semua tu dapat rhythm sendiri. And then diorang akan tahu adakah bola ini kena bagi yang belakang laju atau lambat. Okay, so rhythm itu akan di-train daripada skill punya training. Di bahagian coach. So bila kita dah ada rentak, kita dah ada skill kita sendiri, jangan lupa pula, betul tak? Bila kita dah stres tu sebenarnya kita lupa. Yes, everything go kita haywire. akan lupa kepada kita punya rentak. Kalau kita punya rentak rasa tak selesa kita main sebab apa? Kita punya minda telah dikacau. Tak jelas kita kata. Jelas. So kalau kata squash, minda kena clear, everything must be smooth, but you nak set the pace, betul tak? Betul. You the one that set pace, let the opponent come and chase for you, betul tak? Betul. So kita nak masuk dengan cara yang kita kata megah lah, masuk dalam kita set the pace and everything. Kita set the pace, biar orang yang ikut kita punya pace daripada kita ikut orang. Okay, alright. So kalau macam kita dah banyak cerita pasal squash ni, mungkin yang kita cerita ni macam tak nampak macam lebih kepada psikologi sebenarnya, tapi sebenarnya sebalik ni banyak yang hidden psikologi sebenarnya. Hidden psychology. Yeah. Soalan untuk hari ini, apakah persediaan minda yang diperlukan untuk seseorang atlet squash? So itu sahaja saya rasa untuk hari ni, sebab dah banyak kalau kita nak cerita lah. Saya rasa boleh lagi 3-4 minggu ni kita cerita pasal squash saja. Tapi train dulu benda ni dan kita akan jumpa lagi di episod akan datang. So sehingga itu terima kasih untuk Pengoh bersama-sama kita pada hari ini. Dan sehingga kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara.
KPM